Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kesempatan waktu pada malam ini dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. InsyaAllah pada malam ini menyambung siri kuliah pengajian kita menggunakan kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi juzuk 17. Kita sambung tajuk baru, bab baru, bab yang ke-21, muka surat 155. Muka surat 155 katanya, babu ma jaa fi khasyatil mar'i minal ghina. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan takutkan seorang itu daripada menjadi kaya. Kita nak tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi SAW sangat bimbang dan risau bila dibentangkan kekayaan dan kemewahan kepada umatnya. Nabi tak bimbang kalau umatnya berada di dalam kefakiran dan kemiskinan. Tapi yang Nabi bimbang, Nabi risau ialah apabila dibentangkan kemewahan, dibentangkan kekayaan di depan kita. Dan selalu saya sebut dan ingatkan bahawa ujian, kaya pun ujian, miskin pun ujian dan kaya pun ujian. Tetapi ujian kaya ni lebih dahsyat. Kita boleh sembang sebab waktu tak ada duit, kita kata macam ni. Tapi bila duit dah depan mata, dah jadi kaya dan berada di dalam kesenangan dan sebagainya, waktu itu kita akan tengok kita boleh pertahankah ataupun kita ingat lagi janji-janji kita dulu. Dia kata waktu dia susah, dia sembang sama-sama kita, kalau aku esok nanti jadi orang kaya, apa mai cari aku. Esok kalau kata aku menang pilihan raya, menang pilihan raya pula. Kalau kita menang jadi calon, jangan lupa mai cari aku, minyak free. Tu dia janji tu. Hak ni betul-betul janji, nak tengok betul janji ditepatikan atau tidak. Tapi kalau kata susah, esok nanti kalau aku jadi kaya, aku menang, jangan lupa mai cari aku. Hampa nak apa aku bagi. Minta. Nak tengok hadiah janji itu betul ke? Tu nak tengok. Waktu berada di dalam kesenangan dan juga kekayaan. Baik, kita nak tengok satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat yang bernama Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin al-Jarrah faqadima bimalin min al-Bahrain
وسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Amr bin Auf bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ia akan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka datang ia dengan harta daripada Al-Bahrain. Dan telah didengar oleh Ansar kedatangan Abi Ubaidah itu, maka datang mereka itu sembahyang fajar serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ia, maka dihadang mereka itu baginya, maka senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu melihat ia akan mereka itu. Kemudian sabdanya, gamaknya sekalian kamu sudah dengar bahwasanya Abu Ubaidah datang dengan sesuatu. Kata mereka itu, bahkan ya Rasulullah. Sabdanya, maka sukacitalah kamu dan berangan-angan kamu akan apa yang menyukakan kamu. Maka demi Allah, tiada fakir lebih aku takut atas kamu, tetapi aku takut bahawa dihamparkan dunia atas kamu sebagaimana dihamparkan atas orang yang dahulu daripada kamu. Maka berlawan-lawan suka kamu akan dia sebagaimana berlawan suka maka itu akan dia. Maka membinasa ia akan kamu sebagaimana membinasa ia akan mereka itu. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata tuan kitab kita, sesungguhnya kaya dan miskin itu sifat bagi manusia yang dikurniakan Allah ke atas mereka. Jadi ada manusia atas dunia ni Allah Taala takdirkan hidup dia senang, hidup dia kaya. Lahir-lahir tu dah kaya dah. Lahir dalam timbunan emas. Nak ceritanya kaya dia ni. Dan ada orang yang Allah Ta'ala takdirkan dia ni hidup miskin. Ada yang hidup kaya daripada awal sehingga akhir. Dan ada yang Allah Ta'ala takdirkan dia ni hidup miskin daripada awal sehingga akhir. Ada yang miskin dulu, kaya kemudian. Dan ada orang yang kaya dulu kemudian jatuh miskin. Macam-macam jenis orang. Maka kedua sifat itu boleh datang keduanya pada seseorang manusia ini dengan berganti-ganti dan bertukar-tukar, dan boleh berkekalan mana-mana satunya. Itu kita sebut tadi, ada orang yang mungkin dia pada awal memang kaya, mak pak dia pun kaya, memang jutawan, dia pun jadi kaya. Sampailah beberapa keturunan, dia ni kaya dia pada awal. Ada orang yang mula dengan miskin dulu. Dia miskin, kemudian Allah Ta'ala takdirkan hidup dia jadi orang kaya, dia jadi orang senang. Ada orang yang tak kaya-kaya, miskin. Dia pada awal miskin saja. Dia minta doa pada Allah. Kan, dia berdoa. Kita kalau doa pun kita minta, ya Allah, berikan kekayaan dan kesenangan. Itu antara kandungan doa yang kita minta pada Allah. Tentu siapa tak nak kaya? Siapa tak nak senang? Siapa tak nak bahagia? Saya ada kuliah satu tempat, ada hamba Allah mai jumpa, ditanya tentang macam mana nak hidup bahagia, nak dapat ketenangan. Dia kata kurang tenang, tak berapa bahagia. Kahwin dah, anak 3 orang, tapi kurang bahagia. Saya pun teringatlah ada satu kitab yang saya baca tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Antara sifat ni ada pada Nabi ni ada al-hilmu, sifat berlemah lembut. Sifat Nabi ni dapat mengawal emosi ketika marah, kan? Antara tips yang diberikan bagaimana kita nak menguruskan kemarahan, betul-betul nak marah ni, macam mana kita nak menguruskan kemarahan ketika itu. Antara cara untuk kita nak menguruskan ketenangan juga, kita nak menguruskan kemarahan dan kita nak dapat ketenangan, nak tenang diri daripada sifat marah tadi, dia kata zikrullah, dengan kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kan Quran dah sebut ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Tuan-tuan tak payah buat kajian macam mana nak tenang hati, jiwa ni. Quran dah bagi jawapan dah, dengan zikrullah, dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pada Allah ini juga termasuk dalam solat. Solat itu sendiri adalah doa. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, as-salatu lughatan hiya ad-du'a. Sembahyang di segi bahasa adalah doa. Karena dalam sembahyang itu sendiri ada doa yang kita baca dalam Al-Fatihah, kita doa minta pada Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, adanya zikir, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa hamdih. Ada doa-doa zikir yang kita sebut. Jadi dapat ketenangan melalui zikrullah, Dan antara cara yang disebut bagaimana nak menguruskan kemarahan tadi, Nabi ajarkan kepada kita, satu orang bila marah, kalau dia berdiri, duduk. Kalau duduk lagi marah, Nabi suruh baring. Juga Nabi sebut kalau marah pergi ambil wuduk, ataupun duduk diam dan bersabar. Ini di antara perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Antaranya lagi ialah dengan kita banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Subhanallah, istighfar ni lagi hebat. Tuan-tuan sekalian, istighfar ni adalah satu keajaiban. Bila kita betul-betul yakin dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kala dalam hidup ni kita rasa rezeki kita tak datang-datang, tak murah macam orang lain, kita rasa rezeki kita sempit, kan? Kita rasa hidup kita tak tenang, bahagia. Tuan-tuan ketahuilah bahwasanya hidup kita ni bila tak tenang, rasa gelisah, tak bahagia, stres dan sebagainya, mungkin kerana kesan dosa yang ada dalam diri kita. Kerana dosa itu yang menyebabkan diri kita jadi tak tenang, diri kita jadi tak tenteram, tak bahagia, jadi serabut. Jadi caranya macam mana? Zikrullah. Dengan cara kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar balik Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita tadi yang banyak. Dan kemudian mungkin ada rezeki kita yang terhalang dengan sebab istighfar tadi. Allah Ta'ala akan permudahkan segala urusan. Rezeki kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik rumah kena jadi serabut, tengok anak macam nak marah, tengok isteri pula macam nak gaduh, hidup jadi tak tenang. Istighfar. Kerana bila kita amalkan istighfar ni, insya-Allah istighfar ni sangat hebat. Kerana kesan dosa-dosa kita itulah yang menyebabkan hidup kita jadi tak tenang dan tak bahagia. Jadi saya berpesan kepada dia, banyakkan istighfar, zikrullah. Ingat, banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak berdoa. Dan dia kata doa pun dah doa dah ustaz, dia kata doa pun doa tapi tak dapat tenang juga, dia kata tak berapa tenang. Tuan-tuan, dalam doa itu sendiri ada adab yang perlu kita jaga dan perlu kita raikan. Bila berdoa bukan sekadar kita berdoa sebut di mulut, tapi kena penuh pengharapan dan keyakinan kita kepada doa. Dan apa yang kita minta, Nabi ingat kepada kita, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan diperkenankan oleh Allah Taala. Kena ada keyakinan, pengharapan kita dalam doa tadi, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan doa dan permintaan kita. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, dia kata yakni terkadang dijadikan Allah itu kaya dahulunya, kemudian jadi miskin ia. Ada orang yang Allah Ta'ala takdir waktu awal ni dia kaya dulu, kemudian dia jatuh miskin, dia jadi miskin.
Dan terkadang dijadikan Allah dahulunya miskin, kemudian jadi kaya. Ada orang yang sebelum nak jadi jutawan, nak jadi kaya, dia dulu hidup susah. Ada yang mula dengan goreng pisang, ada yang kutip plastik dan sebagainya. Banyak kita baca sejarah orang-orang kaya ni, dia bermula daripada susah. Dia bangun, dia bangkit, dia kerja dengan usaha dia, akhirnya Allah Ta'ala memberikan kekayaan. Dan terkadang Tuhan jadikan kaya dari awal hayatnya sampai akhir hayat. Daripada awal hidup sampai ke mati, kan? Kaya, harta bertimbun-timbun, 7 keturunan makan tak habis. Kita 7 keturunan pening nak cari rezeki, nak cari duit. Dia 7 keturunan tak habis makan. Nak cerita sebab kaya, dan daripada awal sampai akhir. Dan terkadang miskin dari awal umurnya sampai kepada mati. Ada orang daripada awal lah itu jadi miskin, keturunan miskin, mak ayah miskin, sampai bila? Sampailah dia mati. Maka miskin dan kaya pada seseorang itu tidak menjadikan senang dan payah pada seorang yang tahu dan terpelajar hukum Allah serta diamalkan. Jadi kalau satu orang yang yang berilmu, dia belajar tentang hukum Allah Subhanahu wa taala dan dia amalkan. Jadi bukan masalah pada miskin dan kaya itu. Bila dia ada ilmu, insya-Allah Allah Taala akan mencukupkan baginya. Sebab itu hidup ni ada sifat qanaah, berasa cukup dengan setiap pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kerana orang yang tahu dan beramal itu apabila ia miskin, tidak ia gelisah, belisah dan keluh kesah dengan sebab kesusahan dan kesempitan miskinnya, bahkan sabar dan tanggung dan sukarela apa yang diletakkan Allah ke atas dirinya. Ini orang beriman. Dia ni orang yang beriman, makna dia ada ilmu. Bila dia berada dalam kesusahan, kemiskinan, tak ada masalah. Sebab itu tuan-tuan, kita pun ajar anak kita, walaupun kita ada segala-galanya, ada kemewahan, kadang ajar anak kita supaya rasa susah sikit. Jangan bila anak-anak bagi semua, apa anak-anak bagi, anak nak makan apa, aiskrim, nak makan donat, nak makan semua kita bagi. Dia nak mainan semua kita bagi. Sekali hak dia minta kita tak bagi, dia duk krem kaki kat situ, dia duk golek atas lantai. Tu dia, satu mata duk tengok kita. Nampak tak? Kita anak duk minta, kita duk bagi ni, bagi pergi mana keluar bagi. Anak apa bagi? Anak nak beli apa semua kita bagi. Ada satu ketika hak dia minta, tiba-tiba kita tak bagi hari tu. Oh tuan-tuan, dia kelupak, dia duk bergolek atas lantai satu supermarket, duk tengok mata dekat kita tu. Dia ni awak ni. Nampak tak? Sudah malu satu punya, kan? Jadi maknanya bila kita biasa ajarkan anak kita, bukan tak semua permintaan dia kita penuhi, kita tengok. Dan kalau kita duk banyak memberi tapi kita bagi syarat, kita boleh, ayah boleh beli, mak boleh beli, tapi dengan syarat abang kena belajar sungguh-sungguh, abang mesti periksa dapat A. Bagi tahu tu, bagi dia boleh menilai apa hak kita nak bagi tu ada kesungguhan. Dia akan bersungguh, oh nanti dapat, nanti ayah beli ni, mak bagi ni, biar bagi macam tu, supaya taklah kita bagi macam tu saja. Baik, ajak anak-anak kita, siapalah keluarga kita sekalipun, bila orang yang biasa dengan kesusahan, esok nanti contoh Allah Ta'ala takdir hidup dia susah, maka dia boleh bawa diri sebab dia biasa hidup susah. Ni kalau lahir-lahir duduk dalam timbunan emas, duit ni jenuh, kaya dah, tak pernah hidup cara orang susah dan sebagainya. Bila susah tak ada makanan, bagi ikan kering, ikan tamban, ikan masin, ikan bilis pun tak mau makan. Sebab apa? Sebab tak pernah diajar makan macam tu. Kita ni apa yang ada makan lah, nasi dengan garam pun jadilah. Contoh kalau waktu miskin sungguh tak ada makanan. Tentu sekalian, kita duduk di tempat yang alhamdulillah banyak nikmat ni kita perolehi. Makan kita jenuh, makan minum kita, hidup kita senang. Tuan-tuan, kalau kita tengok di negara luar, tempat-tempat saudara-saudara seugama dengan kita yang miskin,
yang tidak ada makanan. Nak minum air bersih pun susah, tuan sekalian. Bukan minum air bersih, air tak ada kalau kemarau panjang. Kalau negara tidak ada air, tuan nak minum air pun susah, macam mana nak hidup? Allahu Akbar. Nak makan macam mana? Binatang yang ada pun mati. Sebab apa? Sebab panas, tidak ada air. Sampai satu tahap, minta maaf sebut, sampai terpaksa tak ada air kencing binatang minum, tuan-tuan sekalian. Kita dengar apa Ustaz cerita macam ni. Tuan-tuan, kita tak duduk tempat mereka, kita rasa macam itulah. Tapi kalau kita duduk tempat tu, macam mana kesusahan yang dialami oleh sahabat-sahabat kita. Saya cerita dah dulu tuan-tuan, ni pengalaman bila kita pergi ke Syria, ke Yaman. Tuan-tuan, kalau pergi di kem-kem pelarian tempat orang susah, orang miskin ni, berebut datang, tuan-tuan sekalian. Kita bawa makanan habis, tuan-tuan sekalian. Kalau nak bawa jajan ke, bawa gula-gula nak bagi Allah, berebut, tuan sekalian, macam semut datang. Kita nak bagi puasa bimbang pula. Kita bagi tahu dekat dia, nanti kalau dapat ni jangan bising-bising. Budak-budak dia bagi tahu kat geng dia. Dia kata pergi cari tu, hak pakai kopiah putih tu, dia bagi gula-gula tadi. Oh, dia main serang kita. Bawa satu geng. Oh, nak bagi minta kan. Kita bawa makanan pula, makanan kadang bagi daging kambing, kita buat masak nasi Arab, bagi nasi mandi tu sekali. Ya Allah, dia tengok tu tak pernah makan makanan yang sedap macam tu. Kita setiap hari makan sedap, kambing, kari Pak Hashim, apa lagi semua kita makan tu sekalian. Subhanallah. Sahabat-sahabat kita di sana, Allah Ta'ala uji macam tu. Kita tak duduk tempat mereka, kita tak rasa lah. Kita makan di tahfiz sendiri pun makan mewah, makan sedap. Ya Allah, sihat walafiat. Anak-anak tahfiz, subhanallah, bukan tak cukup makan, terlebih makan, subhanallah. Makna alhamdulillah, tuan sekalian, kita makan tak ada masalah. Jadi maknanya bila kadang kita biasa hidup susah, biasa hidup dalam merasai bagaimana keperitan yang dilalui oleh orang susah, orang miskin. Sebab tu kalau kita belajar dalam bab puasa, hikmah di antara kefarduan puasa itu ialah untuk kita nak merasai dan menjiwai bagaimana orang susah, orang miskin yang tak dapat makan. Kita baru puasa tak sampai sehari lah, maghrib kita dah makan dah. Subuh, kemudian maghrib, orang azan, kita boleh makan. Tuan-tuan, orang susah yang tak ada makanan mungkin berhari-hari, berminggu-minggu tak dapat makan. Jadi atas hikmah puasa tadi, kita nak menjiwai dan oh macam ni orang susah, kita puasa, oh lapar dan dahaga bila tidak ada makanan dan minuman. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kemudian, dan jikalau orang yang tahukan hukum Allah. Tadi kalau orang beriman, dia ada ilmu, bila Allah Taala uji, dia sabar. Itu orang beriman. Bila diberikan ujian, musibah, bala, fasabara, Nabi kata dia bersabar, fakana khairul lah, dan sabar itu baik untuk diri dia. Sabar, dapat ujian, musibah, dia sabar. Dan jikalau orang yang tahukan hukum Allah serta diamalkannya itu apabila kaya. Ini dia ada ilmu, dia tahu mengamalkan hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala takdirkan dia ni satu orang yang kaya, maka syukur ia kepada Allah dengan lidahnya dan af'alnya. Jadi orang beriman, bila dia dapat nikmat, dia hidup senang, Allah Ta'ala takdirkan dia kaya, dia bersyukur pada Allah. Dan syukur ni ada dua, syukur dengan lisan, syukur dengan af'al. Syukur dengan lisan dengan kita sebut Alhamdulillah, apa lagi? Wa syukurulillah, kita sebut, kita mengucap dengan lidah kita, syukur pada Allah. Dan di sana ada syukur dengan af'al, dengan perbuatan kita. Kita menggunakan nikmat, kesihatan, tubuh badan, rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini ke arah melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda syukur kita pada Allah. Kita solat kita sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan nikmat sihat, Allah Ta'ala berikan nikmat kesenangan dalam hidup, nikmat tangan boleh pegang, nikmat mata boleh melihat, nikmat kaki boleh berjalan. Ada orang yang tak ada kaki, pakai tongkat, kena jalan, duduk atas wheelchair dan sebagainya. Kita alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kesihatan, boleh berjalan, mata nampak, telinga boleh mendengar lagi, alhamdulillah tu sekalian. Mana syukur kita pada Allah Ta'ala. Dan lidahnya memuji ia akan Tuhan, dan suka reda akan pemberiannya dan dikurniakannya. Maknanya lidah ni sentiasa sebut puji Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur pada Allah
dia ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan af'alnya, yakni perbuatannya, iaitu bersedekah wajib, ia dan berbuat apa yang wajib atasnya daripada menghubungkan rahim dengan harta itu dan menanggung anak isterinya dan berbuat khairat kebaikan yang dimacam-macamkannya. Jadi satu orang, Allahumma salli alaihi wasallam, bila Allah Ta'ala bagi kaya tadi, bagi kaya tadi, dia syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kaya tadi dia boleh menghubungkan silaturahim, dia boleh buat kebaikan-kebaikan yang lain, dia banyak bersedekah dan berbuat perkara-perkara yang wajib yang lain, dan dia menanggung anak isterinya dan berbuat khairat, kebaikan yang dimacam-macamkan. Tidak pula ia membesarkan diri dan bersifat dengan segala sifat yang dicela oleh syarak dengan sebab kayanya itu, dan tidak menjadi gendala atasnya menyempurnakan segala yang difardukan Allah atasnya daripada sembahyang 5 waktu dan lainnya. Jadi bila kaya tak sombong, tak tepuk dada, tak jalan cara orang kaya, kan? Jalan cara orang kaya macam Aziz Sattar, kan, Sultan Piramli, bila dah jadi kaya dia berlatih berjalan. Macam mana cara orang kaya jalan? Itu nak tunjuk. Dia kata bila dah kaya, jalan kena berubah sikit. Ada jalan tegak dada sikit, ada jalan tak tangan di belakang. Macam mana jalan cara orang kaya? Jangan tunjuk nampak macam tu. Jangan tunjuk macam sombong. Itu agama tak suka. Dan juga kalau dah kaya, jangan sampai menyebabkan kita tidak menyempurnakan segala yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Sembahyang pun dah malas dah. Apatah lagi nak sebut sembahyang berjemaahnya, subuhnya dan sebagainya. Allah Ta'ala uji kita dengan kekayaan tadi. Takut dengan kekayaan tadi menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bergantung hatinya dengan harta itu, dan sayang sekira-kira lebih dipelihara akan dia daripada memelihara yang difardukan Allah Ta'ala. Lebih sayang harta sendiri, lebih sayang harta dia, harta kekayaan dia, wang ringgit dia, semua dia sayang, lebih dia jaga kalau nak dibandingkan dengan solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni, solat ni wajib. Kita sebut ni solat ni yang wajib, solat yang fardu. Kadang ada sembahyang jenis lah minit, pergi shopping sampai nak habis waktu sembahyang. Orang kata isteri beritahu ni dah nak masuk waktu solat, dah nak habis dah. Tak apa, ada sebab lagi kita beli barang dulu. Patut beli sembahyang dulu baru beli barang, kan? Sembahyang dulu baru pergi shopping, barulah kita rasa tenang, lapang masa kita tu bayar. Ini pergi beli barang dulu, kalut ini nak pergi bayar dekat cashier panjang pula, tengok waktu solat dah nak habis dah, kelang kabut waktu tu. Nampak tak? Jadi bila kita melewat-lewatkan sembahyang, hidup kita juga tak tenang sebenarnya. Hidup kita juga tidak akan tenang. Itulah jalan yang jalan orang yang tahukan hukum Allah serta mengamalkannya apabila kaya dan miskin. Ini bagi orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu, kalau Allah Ta'ala takdirkan dia ni hidup kaya ataupun miskin pun tak ada masalah, sebab dia satu orang yang ada ilmu, dia tahukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang selalu berlaku dan terjadi pada manusia itu tidak begitu. Bahkan apakala miskin ia, kurang sabar ia atas susah payah dan kesempitan miskinnya itu, dan selalu ia merampuskan, yakni bermaki-maki diri, tidak dilapangkan Allah Ta'ala dan tidak dikurniakannya kesenangan. Nampak tak? Rupanya bila dah miskin tu satu hal, bila dah miskin, Allah SWT jenis satu orang yang tidak sabar bila Allah Ta'ala uji dalam berada dalam kesusahan, kepayahan, kesempitan, dia tak boleh nak sabar. Bahkan dia bermaki-maki dirinya. Dia kata, apalah hidup aku jadi macam ni, Allah Ta'ala takdirkan macam ni, orang lain hidup senang, kenapa aku susah? Nampak tak? Dia menyalahkan takdir, sampai mahu ia mencuri dan menipu harta orang dan membuat apa yang tegah Allah bagi menuntut rezeki yang haram. Ini sampai tahap lagi teruk lah. Dah lah hang tu miskin satu hari dah. Miskin, tak sabar, patut menyalahkan takdir, maki diri sendiri, dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad, duk pi buat benda haram pula, duk pi mencuri, duk pi menipu harta orang, dan membuat apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menuntut rezeki yang haram,
dan jadi kaya dengan cara yang haram. Ini tak mau. Ini mai satu peringkat lagi teruklah. Sebab tu kita minta pada Allah supaya minta Allah Ta'ala jadikan kita ni jangan terlalu miskin sangat. Miskin sangat takut Allah takut jadi macam tu. Sampai tak ada apalah kena pergi curi dan sebagainya, buat benda haram dan sebagainya. Tak miskin sangat dan tak kaya sangat. Hidup ni qanaah. Rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan jikalau seseorang itu kaya lalu menurut ia akan hawa nafsu kayanya, lebih dahulu ia membesar diri dan berkerah hati dan bersungguh mencarikan jalan bertambahnya dan berkekalnya sampai tidak ingatkan kayanya itu dengan kurniaan Allah Ta'ala. Ini juga ujian. Ada orang yang Allah Ta'ala ujikan dengan kekayaan tadi, lalu dia mai ada satu perasaan besar diri, rasa kerah hati, rasa nak cari jalan untuk nak tambahkan lagi kekayaan. Sebab itu harta benda ni tak pernah cukup. Lagi dah kaya dah, nak lagi sampai bila? Sampailah dia mati. Sampai mati, habis. Dan juga dia lupa ke Allah Ta'ala. Bila dah kaya ni, lupa Allah Ta'ala. Dulu waktu susah, waktu tak jadi kaya, kita duduk nampak kerap datang surau ni, sembahyang jemaah tak tinggal, duduk dalam majlis ilmu. Bila dah tengok menang jadi calon ni, contoh kan, tengok tak mai dah. Dulu nampak kerap mai masjid, mai surau, tengok tak mai dah. Sebab apa? Dah menang calon. Aku dah jadi orang besar, aku dah jadi YB. Tak sempat nak datang masjid, dah tak sempat nak datang surau. Lupa akan Allah sampai mahu membunuh-bunuh dengan sebab mahu mempunyai sedikit harta itu dengan berbenci-bencian dan berlawan selama-lamanya. Ini nampak dengan sebab kaya tadi. Ini kaya tadi juga disebabkan ujian tadi. Ujian kaya tadi kita bimbang, takut dia lupa Allah Ta'ala sampai mahu membunuh-bunuh dan juga membenci-bencian dengan dan berlawan selama-lamanya. Ini antara ujian tadi. Maka itulah yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hak Nabi bimbang. Nabi bukan kata kaya tadi salah, tapi Nabi sangat bimbang, takut kalau umatnya diuji dengan kekayaan. Dan apabila dilapangkan Allah dan diberi kaya, maka berlawan-lawan pada kekayaan dan kesombongan sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Amr bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah bin al-Jarrah faqadima bimalin min al-Bahrain wa sami'at al-ansar biqudumi Abi Ubaidah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus ia akan seorang sahabatnya yang sangat dipercayai. Semua orang akan dia oleh cukup amanahnya padanya, namanya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ini Nabi sebut cerita sahabat Nabi ini yang bernama Abu Ubaidah ataupun Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan lagi tuan-tuan duk tanya pula, saat baca Abu Abi Ubaidah. Ini grammar dalam bahasa Arab lah. Tengok dia punya kedudukan lah. Kan baca Aba tu jadi apa? Sebab apa boleh baca Aba, baca Abu, baca Abi, macam kita lah. Sebut boleh baca Abu Bakar, tapi banyak kita orang Melayu ni sebut baca Abu Bakar lah. Jangan Abi Bakar ataupun Abu Bakar. Ini grammar bahasa Arab lah. Tengok dia punya satu ayat kedudukannya, duduk di tempat rafa', nasab ataupun Allahumma salli alaihi rafa' nasab. Jadi kita tengok kedudukan huruf tadi, kedudukan ayat tadi macam mana. Boleh baca Aba, Abi dan juga Abu. Baik. Dan telah diutus oleh Nabi SAW sahabat tadi yang bernama Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala. Aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah, yang dipercayai. Ini sahabat Nabi SAW. Bila Nabi SAW hantar, akan dia pergi kepada satu negeri yang masyhur di negeri Iraq dengan nama Al-Bahrain. Bukan Bahrain yang kita duk faham ni. Ni satu nama, satu tempat yang terletak di Iraq. Diutus Nabi itu supaya mengutip jizyah.
atau hasil negeri Bahrain itu, dan adalah negeri itu telah diambil dan dimilik oleh muslimin daripada tangan majusi, isi negeri itu dengan jalan yang sulh. Maka pergilah Abu Ubaidah ke sana dengan menjunjung sebagaimana suruh Nabi itu. Kemudian datang ia kembali ke negeri Madinah dengan membawa harta jizyah daripada negeri Bahrain, akan sebagai harta yang banyak. Balik bawa harta jizyah tadi sampai ini Madinah, dan itulah disebutkan dalam hadis ini awal-awal hasil negeri yang banyak yang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah bawa balik hasil kutipan jizyah tadi, bawa balik ke Madinah paling banyak. Bila sampai sahaja Abu Ubaidah ke Madinah dengan harta yang banyak yang dibawanya itu, maka didengar oleh golongan-golongan Ansar kedatangannya itu dengan demikian. Jadi sahabat Ansar tahu Abu Ubaidah ni bawa balik daripada Bahrain, daripada Iraq, bawa balik harta yang banyak. Bila sahabat ni dah dengar Abu Ubaidah balik bawa harta yang banyak, maka kata Amr bin Auf, fawafaw salatal fajri ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang mereka itu sembahyang. Ya, jadi rupanya datang sembahyang tu rupanya satgi nak pi minta ko ada boleh-boleh habuan apa ke daripada Abu Ubaidah bawa balik harta banyak ni. Maka sahabat pun pergi datang mereka itu sembahyang subuh. Pergi sembahyang subuh beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Maka pergilah sembahyang subuh. Kemudian falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lah fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Bila Nabi dah selesai solat sembahyang, lalu Nabi pun berpaling, yakni Nabi mahu kembali nak balik ke rumah lah. Bila dilihat oleh sahabat-sahabatnya dengan ahli Ansar itu akan dia mahu terus masuk ke rumahnya, maka dihadang maka itu akan dia, yakni semuanya datang berjumpa dan bersalam dengan dia seraya tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dah balik rumah saja, sahabat pakak pergi jumpa Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, pakak pergi duduk salam. Bukan salam saja, salam kot boleh minta apa sikit ni nak minta. Dengan itu bila Nabi dah masuk, kemudian Nabi lihat situasi sahabat tadi, gelagat para sahabat tadi, melihat mereka itu datang yang demikian. Thumma qala adhunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in qalu ajal ya Rasulullah, qala abshiru fa abshiru wa ammilu ma yasurukum. Nabi kata, kemudian daripada itu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bagi mereka, Nabi kata, aku gamak sekalian kamu sudah ada mendengar akan Abu Ubaidah telah datang pulang kepada kita dengan membawa harta yang banyak. Jawab mereka itu, bahkan ya Rasulullah, telah hamba sekalian dengar demikian itu sabdanya, maka sukacitalah sekalian kamu dan bercita-cita dengan angan-angan yang apa yang kamu sukai, yang apa yang sekalian kamu sukai. Jadi Nabi tak marah pun. Nabi kata tak ada masalah. Nabi bersukalah sekalian kamu dan mencita-cita dan angan-anganlah apa yang kamu nak, apa yang kamu suka, tak ada masalah. Cuma yang Nabi bimbang, yang Nabi risau, Nabi kata, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Maka demi Allah, tiada fakir itu aku takut atas sekalian kamu, tapi aku takut bahawasan diluaskan dan dilagakkan dunia atas sekalian kamu, yakni jadi kaya dan dapat kesenangan sebagaimana yang telah diluahkan atas orang yang dahulu daripada sekalian kamu, daripada orang Yahudi dan Nasrani. Maka jadi berlawan dan berbuat-buat kamu akan kesenangan itu sebagaimana berbuat-buat mereka itu akan dia, maka dengan sebab itu membawa kepada binasa sekalian kamu sebagaimana telah binasa mereka itu dengan sebabnya. Ini yang Nabi bimbang. Dengan sebab ujian kaya tadi yang Nabi bimbang, yang Nabi takut seperti mana dibentangkan kepada umat-umat yang terdahulu di kalangan Yahudi dan juga Nasrani yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu mereka berbuat
mereka membawa kepada binasa mereka tadi, membawa kepada kebinasaan. Nabi kata membawa kepada binasa sekalian kamu seperti mana telah binasa mereka yang sebelum daripada kamu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Maka pada hadis ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala cuba akan manusia itu dengan fakir dan kaya. Makna Allah Ta'ala uji. Maksud cuba sini, Allah Ta'ala uji mereka dengan kefakiran dan juga dengan kekayaan. Betapa hamba-hambanya itu berjalan pada masa kayanya, adakah berjalan betul ataupun menyimpang. Ni, bila dah kaya, dia ni satu orang kaya yang betul tak? Satu orang yang jujur, satu orang yang amanah tak? Satu orang yang keluar zakat ataupun tidak? Satu orang yang suka sedekah ataupun tidak? Dan bagaimana hambanya berjalan pada masa fakir? Adakah sabar atas kesukaran dan kesempitan? Jadi kalau Allah Ta'ala takdirkan dia ni satu orang yang fakir, satu orang yang susah, boleh sabar. Dia boleh sabar ataupun tidak dengan kesusahan, dengan kepayahan, kesempitan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada dia. Dan ada satu hadis seperti yang di atas itu, kira-kira maknanya iaitu begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akhsha alaikumul faqr walakin akhsha alaikumut takathur wa ma akhsha alaikumul qata walakin akhsha alaikumut ta'ammud, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada aku takut atas sekalian kamu itu akan kefakiran, tetapi yang aku takut atas sekalian kamu itu berlawan-lawan pada membanyakkan harta dan berlawan-lawan lebih kemuliaan. Itu makna at-takatsur, berlawan-lawan pada memperbanyakkan harta dan berlawan-lawan lebih kemuliaan. Dan tiada aku takut atas sekalian kamu itu akan tersalah, tetapi yang aku takut atas sekalian kamu itu ialah sengaja dibuat sesuatu. Ini yang paling dibimbangi, ditakuti oleh Nabi SAW. Sebab itu bila Allah Ta'ala berikan kita kekayaan, kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita satu orang yang dekat diri pada Allah, satu orang yang pemurah, satu orang yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ada sifat sombong. Semuanya kita ingat balik, hadza min fadli rabbi, ataupun hadza min fadli rabbina. Ini semua adalah kurniaan daripada Tuhan kita, adalah kurniaan daripada Tuhanku. Apa yang kita dapat, kita sebut hadza min fadli rabbi. Bukan kerana kepandaian kita, bukan kerana kecerdikan kita, bukan kerana harta kekayaan yang diturun-temurun, diwarisi oleh nenek moyang kita, tapi semuanya itu adalah rezeki kurniaan daripada Allah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita, dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Ahmad. Jadi selesai tuan-tuan tajuk yang kita bincang, yang kita bicarakan pada malam ini berkaitan dengan Allah Subhanahu membicarakan berkaitan takutkan seorang itu daripada menjadikan kaya. Tajuk akan datang kita akan tengok pula satu tajuk, babu ma jaa fil qanaah, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tidak tamak dan loba, bahkan rasa cukup pada apa yang ada. Ini kita akan bincang pada siri kuliah akan datang, apa yang dimaksudkan dengan qanaah. Apa maksud kita sebut tadi, rasa cukup dengan setiap pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dia tidak loba dan tamak. Inilah yang disebut sebagai qanaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kefahaman dengan ilmu yang kita pelajari dan dapat sama-sama kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah Ta'ala. Sekadar itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahu faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.